Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof. Ini adalah agenda awani selepas pilihan raya negeri Melaka. Tahniah kepada Barisan Nasional yang mendapat majoriti undi 2/3 di pilihan raya negeri Melaka pada kali ini. Namun, apa yang lebih menarik perhatian ialah bagaimana komitmen dan juga apa yang diungkapkan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, pengerusi BN, selepas kemenangan Barisan Nasional yang cukup besar di Melaka, ialah mengenai iltizam untuk melakukan ataupun memperkenalkan enactment anti lompatan parti dan beberapa inisiatif-inisiatif yang harapnya dapat menjamin kestabilan politik secara keseluruhan. Perkara ini kita bincangkan secara panjang lebar sebelum dan selepas pilihan raya negeri Melaka. Namun, bagaimana kita melihat ini dalam jangka masa yang lebih panjang? Bukan sahaja di Melaka, tetapi juga di peringkat persekutuan. Saya bersama dengan individu yang memperkenalkan ataupun mengutarakan ataupun kuat bekerja untuk anti lompatan parti dan juga memerangi katak politik ini. Datuk Seri Azalina Osman Said, Ahli Parlimen Pengerang dan juga merupakan Ahli Majlis Tinggi UMNO bersama dengan kita pada malam ini, dan juga yang turut bersama dengan kami pada malam pilihan raya yang lalu iaitu Profesor Dr. Wong Ching Huat, saintis politik dan juga timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Asian Strategy and Leadership Institute, turut bersama dengan kami pada malam ini. Prof, saya tanya dulu kepada Datuk Seri Azalina. Yalah, Barisan Nasional dah menang, sudah pasti ini satu kejayaan. Namun Datuk Seri dalam Twitter kata ini adalah satu isyarat bahawa rakyat menolak katak politik. Satu. Namun dalam masa yang sama, cabaran menanti Barisan Nasional untuk melaksanakan apa yang dikata. Ada yang kata skeptikal. Adakah Barisan Nasional ini sama seperti sebelum 2018? Justru bagaimana kemenangan di Melaka ini membuktikan kepada rakyat Barisan Nasional boleh melakukan reformasi, terutamanya seperti enactment anti lompatan parti dan sebagainya. Datuk Seri, silakan. Okay, thank you Zul untuk soalan tu dan Prof kerana sentiasa bersama dengan Astro. Pertama sekali, saya sebenarnya banyak orang tahulah bahawa saya ni sebenarnya suka pegang pada prinsip cakap super fikir. Dan saya tidak akan beria-ia membuat 2 kali pusingan untuk undang-undang lompat parti Private Members Bill di Parlimen kalau saya tidak serius. Dan sebagai pengurusi kepada task force undang-undang di Barisan Nasional, saya telah menekankan daripada hari pertama sebelum PRN Melaka bahawa komitmen daripada BN perlu kepada janji untuk mewujudkan undang-undang kerajaan negeri di Melaka selepas PRN Melaka untuk wujudnya undang-undang lompat parti. Dengan kemenangan 2/3 ni bagi saya lebih mudah sebab senang pergi ke kerajaan negeri di segi dewan untuk membuat pindaan. Berbeza dengan kerajaan pusat, saya kena tegur lah walaupun sign MOU pun nak bawa pada pindaan ini perlu kepada pindaan perlembagaan, iaitu perlu 2/3, iaitu daripada kiraan yang 220 ahli parlimen yang ada perlu 48 daripada 220. Jadi sekarang di Melaka ni, bagi saya kemenangan ini bukan kemenangan lebih kepada kemenangan BN tetapi lebih kepada kemenangan rakyat negeri Melaka. Dan bagi saya adalah amat clear sign bahawa rakyat mahukan kestabilan. Dan kedua, saya pun membaca dalam pusingan untuk kempen melihat bahawa elemen lompat katak tu memang ada. Saya tengok bahawa mereka memang tak mahu ahli-ahli wakil rakyat mereka itu menggadaikan tanggungjawab mereka untuk personal gain dengan izin. Kita mesti tahu bahawa berlaku di PRN Melaka ni kerana pulling the plug oleh ahli-ahli wakil rakyat yang ada. Tak kisahlah alasan mereka, tetapi bagi tanggapan saya sepatutnya kalau ada masalah dalaman parti politik, selesai secara masalah dalaman. Tetapi menggunakan kuasa yang boleh disebabkan kerana undang-undang membolehkan adalah satu pendekatan yang tidak begitu adil kepada rakyat. Saya selalu banyak kali berbincang dan Prof sendiri tahu pandangan saya begitu konsisten bahawa saya melihat hubungan rakyat dengan wakil rakyat ini sebagai satu kontrak perkhidmatan dalam jangka masa. Kalau kita tengok perlembagaan Malaysia, pelantikan Ketua Majlis, Perdana Menteri, bukan pelantikan melalui parti tetapi melalui setiap ahli-ahli parlimen yang memberikan sokongan kepada individu tersebut menjadi Ketua Majlis, iaitu jawatan Perdana Menteri. Jadi kalau kita tengok di peringkat negeri pun sama, bahawa komitmen daripada setiap mereka yang telah diberikan kuasa wakil oleh rakyat
untuk memilih siapa antara mereka yang boleh memimpin. Jadi itu satu prosedur bagi saya, satu prosedur kontrak. Jadi sekarang ni yang kita harap dengan kemenangan 2/3 ini, kerajaan negeri Melaka yang baru yang dipimpin oleh orang lama, Ketua Menteri yang lama tu, dia perlu melaksanakan kenyataan yang telah diberi oleh Presiden Barisan Nasional tentang komitmen kepada sesuatu yang progresif. Saya tidak mahu menggunakan perkataan reform, tetapi bagi saya ini adalah kenyataan progresif. Kerana kita perlu menerima hakikat tahun 2022 pada PRU ke-15, tak tahu bila, pengundi muda akan begitu ramai, lebih daripada 5 juta. Dan saya melihat sebagai generasi muda alah baru, mereka akan menuntut lebih banyak komitmen dan profesionalisme daripada wakil rakyat mereka. Itu sebabnya bagi saya, parti politik saya, Barisan Nasional, perlu bersedia kepada perubahan. Elok kita ubahkan pendekatan kita daripada kita diubah oleh rakyat dan telah berlaku pada PRU ke-14. Datuk Seri, perubahan itu perlu berlaku sekarang kerana sekarang ni seronok menang 2/3. Alhamdulillah itu perlu diraihkan bagi Barisan Nasional. Sudah pasti orang parti buat kerja dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang naratif politik itu lebih seronok kepada bila pilihan raya ke-15 diadakan. Walhal rakyat menuntut kestabilan. Pada pandangan Datuk Seri, bagaimana Datuk Seri menggesa rakan-rakan Datuk Seri untuk meletakkan naratif yang sepatutnya dalam perjuangan politik dalam UMNO dan juga Barisan Nasional pada ketika ini? Adakah wajar kita melihat kepada gesaan-gesaan untuk PRU 15 ataupun perkara lain, perkara apa yang perlu digesa dengan lebih ketat ataupun lebih kuat lagi, Datuk Seri? Okey, kalau kita tengok kenyataan Presiden Barisan Nasional, Datuk Sri Zahid Hamidi, dia menekan pada aspek bukan saja tentang kenyataan kewujudan enactment kajian negeri untuk lompat parti, akta anti lompat parti, tetapi juga dia berikat kepada apa yang disebut sebagai konstruktif, sebagai vote of confidence, dan juga kita lihat kepada fixed term. Fixed term ni sebenarnya ialah kita nakkan supaya yang bila kita berbincang bahawa apa pun berlaku di peringkat Putrajaya, di peringkat pusat, ia tidak boleh mengganggu politik yang berlaku di peringkat negeri. Perlu wujudnya decentralisation antara Putrajaya dan negeri. Sebab kita berhadapan dengan pilihan raya negeri, dah habis, dah selesai. Rakyat dah undi. Kenapa kalau kerajaan pusat memanggil pilihan raya umum ke-15, negeri pun kena sama-sama dikorbankan untuk pilihan raya kali kedua? Marahlah rakyat di Melaka. Jadi perlu kita bezakan, inilah bagi saya pendekatan yang berlaku dalam zaman COVID, decentralisation daripada Putrajaya ke negeri. Perbahasan saya di Parlimen konsisten bahawa bagi saya pendekatan di segi ekonomi, nak hidupkan balik ekonomi negeri-negeri berhadapan dengan post-COVID dalam segala serata dunia lebih kurang 7 tahun. Itu sebabnya kerajaan pusat dia tak boleh pegang sangat kepada kerajaan negeri secara menyeluruh, perlu decentralisation. Saya tak tengok kepada pindaan pada perlembagaan di segi state list, federal list dan concurrent list, tidak. Saya melihat lebih kepada decentralisation pentadbiran. Perbezaan supaya negeri boleh menjalankan tanggungjawab mereka memimpin peringkat negeri. Putrajaya di peringkat Malaysia secara umum. Jadi kalau kita tak dapat 2/3, susah apa yang disebut. Jadi soalan yang ditanya tu mungkin punya kebenaran. Tetapi dengan adanya 2/3, the ball is back at the party punya, is at our foot now, to look into penyelesaian supaya ia menjadi satu komitmen yang lebih progresif. Itu sebab bagi saya Melaka ni penting, sebab inilah perubahan baru kepada Barisan Nasional. Prof Wong Chee Wat, kita menyebut ataupun Prof menyebut di JT tempoh hari bahawa perlukan iltizam parti politik, iltizam pemimpin politik. Mengambil kira juga apa yang dikatakan oleh Datuk Seri sebentar tadi, bagaimana ini dilihat untuk dijadikan kenyataan, bagaimana rakyat boleh mendesak dan menjadikan perkara ini adalah satu perkara yang perlu diutamakan dan juga dapat diselaraskan, janji ditepati juga dalam oleh ahli-ahli politik. Terima kasih. Memandang jauh gunung didaki, keindahan alam semoga utuh. Kuasa itu amanah bukan rezeki. Jangan tamak sampai jatuh. Saya rasa yang majoriti 2/3 itu mungkin telah menggembirakan ramai pemimpin dan akar umbi UMNO
kerana nampaknya seolah-olah kekuasaan UMNO sebelum 2018 akan dipulihkan. Daripada segi itu, pengumuman oleh Datuk Seri Zaid Hamidi untuk memperkenalkan reformasi institusi itu penting. Kerana kita tidak boleh taksub dengan persepsi bahawa kalau ada majoriti besar, maka parti akan kukuh. Daripada sejarah kita tahu kejatuhan UMNO sebenarnya bermula dengan kejayaan UMNO mendapat majoriti parlimen sebanyak 90% pada tahun 2004. Kerana apabila pembangkang menjadi lemah, maka pemimpin rasa berani untuk melawan sesama sendiri, rasa berani untuk bersikap angkuh terhadap rakyat. Dan maka kita tak boleh pisahkan, tak boleh andaikan kerana dengan 2/3 kerajaan Melaka tak boleh jatuh. Nak jatuh boleh jatuh juga kerana Pakatan Harapan Kerajaan Persekutuannya jatuh. Sebelum jatuh ada 139 kerusi. Cuma 9 kerusi kurang daripada 2/3. Jadi dengan apa yang diperkenalkan di Melaka, kalau kita ada enactment anti pemecatan adun, anti lompatan. Kemudian kita ada undi tidak percaya konstruktif dan kita disusuli dengan penggal minimum 4 tahun. Maka rakyat Melaka boleh dijanjikan bahawa kerajaan akan berkekal ataupun lebih tepat lagi Dewan Dun Undangan Negeri akan berkekal sekurang-kurangnya 4 tahun. Dia tak akan, kalau ada yang lompat, siapa yang lompat tu mesti bersedia untuk dipecat oleh rakyat kalau rakyat tidak merestui lompatannya. Dan kalau ada berlaku perubahan kerajaan di tengah penggal, dia mesti ada kerajaan baru yang bermajoriti. Kalau tidak, kerajaan asal kekal. Dan kerajaan asal pun tak boleh nak membubarkan Dewan sebelum 4 tahun. Apa yang saya rasa penting nak kita bawa dengan tekad politik ini ke peringkat persekutuan ialah kita sebenarnya perlu menstabilkan keadaan di persekutuan dulu. Daripada segi itu, saya tidak bersetuju dengan cadangan bahawa kita harus ada PRU 15 secepat mungkin. Kerana kita adakannya secepat mungkin ia wujud pemusatan kuasa seperti dahulu dan kemudian diulangi dengan keangkuhan dan perpecahan, ataupun apa yang berlaku di Melaka tidak diulangi, sebaliknya kita akan tetap dapat parlimen tergantung di persekutuan dan kemelut politik berterusan. Apa yang penting adalah kita memastikan yang MOU itu dikotakan dan bukan saja tu, malah dalamkan. Jadi apa yang dibawa oleh Melaka, undi tak percaya konstruktif, penggal minimum, itu seharusnya diperkenalkan di persekutuan juga. Prof, bagaimana kita nak memahami, kerana dalam aspek yang lain mungkin tak keterlaluan kita kata agak teknikal untuk pelaksanaan pemecatan ahli Dewan Undangan Negeri ataupun parlimen kalau dilaksanakan di peringkat persekutuan. Justru bagaimana itu perlu diharmonikan dan rakyat juga ada persepsi yang baik. Kalau nak pecat tu bagaimana caranya? Kadang-kadang perkara ni asas walaupun kita dah buat grafik, kita dah terangkan, tapi rakan-rakan saya tanya, macam mana kita nak pecat ahli parlimen? Kita mengundi sekali saja. Mungkin Prof dapat terangkan dengan cara yang lebih mudah dan bagaimana ianya berfungsi dengan tidak meresahkan rakyat. Boleh. Jadi ia amat mudah. Langkah 1, 2, 3 saja. Langkah pertama, adun ataupun ahli parlimen mesti melompat parti, dipecat parti ataupun melakukan kesilapan atau kesalahan seperti ponting Dewan 50% dalam masa 6 bulan, disabit kesalahan yang serius. Kemudian, jadi langkah pertama, kalau semua ini salah satunya berlaku, pengundi ada hak untuk mulakan petition. Dia cuma nak bayar deposit seperti dalam PRU atau PRN, RM5,000 untuk negeri, RM10,000 untuk parlimen. Dan SPR
ataupun badan khas yang ditubuhkan di peringkat negeri akan menubuhkan kaunter untuk menerima surat sokongan petition. Jadi dalam satu kawasan kita mungkin ada 10 kawasan, 10 kaunter. Jadi rakyat akan datang bawa IC macam kita mengundi, kita sign saja, tanda tangan sokongan. Jadi kalau sokong ini adalah langkah kedua. Rakyat tampil ke depan dan sokong dan tanda tangan sokongan. Ketiga, kalau sokongan itu mencapai 4% daripada jumlah seluruh pengundi yang berdaftar ataupun sekurang-kurangnya separuh daripada kadar mengundi yang lepas. Maksudnya kalau kita ambil Melaka kadar mengundi 65%. Jadi kalau surat tanda tangan sokongan itu sampai 32.5%, maka adun itu akan dipecat. Jadi 3 langkah yang ringkas, dia tidak boleh disalahgunakan kerana kalau wakil rakyat tak buat salah ataupun tak dipecat, berarti tidak berlaku langsung. Kalau rakyat setuju, restuinya atau maafkan kesilapannya, dia juga tidak dipecat. Datuk Seri, bagaimana kita melihat apabila Prof. Dr. Wan Chun Hat tadi mengatakan bahawa kestabilan di peringkat persekutuan itu diperlukan pada ketika ini untuk memastikan enactment dan juga pengenalan akta-akta seperti ini dilakukan. Adakah Datuk Seri yakin bahawa kestabilan itu diwujud atau dapat diwujudkan dalam masa terdekat khususnya selepas PRN Melaka? Okey, pertama sekali saya kena betulkan Prof lah. Sebab MOU ni sampai Julai. Ya. Yeah. Adakah Prof berkata kestabilan tu sampai Julai saja? Tidak. Saya apa yang kita cakap. Ya. Yeah. Betul lah, kalau itu bukan apa yang Prof kata. Okay. So okay. Prof nak kata masuk Julai nak renew balik hubungan MOU antara pembangkang dengan kerajaan, iaitu kerajaan campuran. Okay. Saya faham di segi konsep memang masuk akal. Yalah betul nak renew. Tapi ini bukan pasal nak renew sewa rumah ke sewa kereta. Ni kerajaan. Sebab kita jangan lupa macam saya ni sebagai ahli parlimen Prof. Saya pusing nak buatkan private members bill. To be very honest Prof, saya nak cakap di sini. Sepatutnya bukan kerja saya. Sepatutnya ahli-ahli yang terlibat dalam MOU tu, iaitu yang terdiri daripada kepimpinan parti-parti dalam Pakatan Harapan dan dalam kerajaan campuran ini, kenalah ikhlas dalam perjuangan untuk perubahan yang dijaminkan pada rakyat. Tetapi takkanlah MOU itu hanya bertekan kepada bantuan kawasan saja. Maknanya parliamentary funding, kita selesai, kita bagi. Macam, nombor 2 Prof, saya kena raise di sini. Let's talk about undang-undang yang berlaku. Undang-undang citizenship. Perbezaan antara lelaki perempuan, kewarganegaraan anak-anak. Ini diperjuangkan oleh Pakatan. Pakatan pernah menjadi kerajaan 22 bulan. Menteri-menteri yang pernah dalam Pakatan sekarang ni berada sebagai pembangkang. Saya sebagai pengurusi jawatankuasa select committee untuk wanita dan kanak-kanak dan vulnerable group, saya boleh kata bahawa mereka juga ada dalam jawatankuasa saya. By right 22 bulan ni dah selesai. Tak selesai. Sama dengan pemisahan kuasa peguam negara, prosecution dengan non-prosecutional powers, tak buat. Sepatutnya MOU tu dalam masa Julai ni Prof, ada 2-3 sitting parlimen, selesailah benda ni. Jadi apa yang berlaku sekarang, kita berhadapan dengan PRN Melaka sebab tak selesai lagi. Bulan 9, Perdana Menteri masa tu Pago menjanjikan macam-macam dalam siaran televisyen. Tak terbuat, dia telah ditukar. Kami wakil rakyat tukar kepada Sembrong. Tukar pada Bera. Satu saya cakap Sembrong. Tukar pada Bera. Okey, lepas tu dah tukar pada Bera, sign MOU. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sign MOU, tak ada crossfire. Okey, settle. Tapi takkanlah kita sign MOU kerana nak mengesahkan, nak membersihkan proses menerima bantuan kewangan untuk kawasan-kawasan pilihan raya, kawasan parlimen sahaja. The funding in the constituency dah boleh selesai. Dalam perbincangan semua dah boleh selesai.
Surat-surat permohonan boleh selesai. 22 bulan saya sebagai pembangkang, saya tak boleh masuk sekolah-sekolah, saya tak boleh dapat bantuan, saya hanya dapat 100,000 sebagai pembangkang. Datuk Okey, Seri, sekarang ni bagus diselesaikan oleh MOU. Tak ada masalah. Saya rasa memang bagus kalau kita nak samakan rata bantuan wakil rakyat antara pembangkang dengan ahli-ahli kerajaan. Tak ada masalah. Tapi isu yang saya nak timbul di sini ialah kenapa kita delay dalam undang-undang lompat parti sampai berlakunya Melaka? Siapa yang bertanggungjawab? Kenapa kita delay dalam banyak perubahan yang kita boleh bawa kalau dah sign MOU? Takkanlah 2/3 tu kita tak boleh dapat di parlimen kalau dah sign MOU. Kalau Prof kata kita nak extend, masuk Julai kita extend lagi MOU kerana masalah yang berlaku. Bagi saya betul, on paper betul kemungkinan, tetapi di segi realitinya, antara sekarang sampai Julai, kalau kerajaan pusat tidak lihat kepada lompat parti ni, macam-macam negeri yang boleh kucar kacir disebabkan oleh tindakan di bawah lompat parti kerana dibenarkan oleh perlembagaan. Itu ini pandangan peribadi saya sebagai ahli parlimen pengerang. Datuk Bukan Seri, sebagai penasihat undang-undang kepada Perdana Menteri. Tak, ini pandangan saya sebagai ahli parlimen pengerang. Datuk Seri, Silakan Prof. sebenarnya saya sangat empati dengan Datuk Seri dan saya rasa sebenarnya kita tidak berbeza. Saya ingin jelaskan lebih apa yang saya maksudkan tadi. Saya tidak bersetuju dengan seruan Tok Mat, Timbalan Presiden UMNO, bahawa kalau boleh pilihan raya diadakan esok hari, kerana saya rasa kita mesti bersama ratakan gelanggang persaingan, level playing field, supaya kita akan ada kestabilan yang berterusan dan tidak berasaskan pada majoriti besar. Bukan maksudnya kalau kita telah ubah sistem tu, majoriti besar atau tidak, ia tidak mengundang kemudaratan. Tapi kalau tanpa reformasi institusi ini, ke majoriti besar boleh mengundang kemudaratan kepada seluruh negara seperti 1MDB ataupun kepada parti seperti apa yang berlaku pada UMNO selepas 2004. Jadi cadangan saya pertama tadi adalah bahawa kita mesti pastikan dan di perkara ini kita, Datuk Seri dengan saya sependapat, kita mesti percepatkan apa yang dijanjikan dalam MOU. Dan saya kongsi kehampaan Datuk Seri mengapa kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang dengan 2/3 tidak boleh melaksanakannya. Dan adakah ini datang daripada bantahan daripada Jabatan Peguam Negara atau sebagainya, kita tak tahu. Tapi Datuk Seri telah pun sediakan rang undang-undang. Kenapa itu tidak dibincangkan, dibenarkan, dibenar untuk pertebatan dan penerimaan, kemudian kerajaan boleh buat pengubahan lagi. Dan itu saya memang setuju. Tapi apa yang saya rasa penting tadi saya dikata didalamkan, diperluaskan adalah yang MOU itu tak perlu tertakluk kepada isu itu saja. Apa yang tadi katakan perbezaan antara Jabatan Peguam Negara dengan pendakwa raya itu semua boleh dimasukkan. Datuk Seri, akhirnya nanti orang politik mungkin suka dengar cerita ini. Rakyat tidak akan keluar mengundi pada PRU 15 sekiranya anti lompatan parti tidak dilaksanakan. Justru kalau itulah pintu masuknya untuk dipercepatkan, ianya harus dilakukan. Pada pandangan Datuk Seri, melihat kepada apa yang Melaka, benar menang besar tetapi peratusan keluar mengundi juga tidak tinggi dan juga kepercayaan rakyat terhadap politik perlu dipulihkan lagi di peringkat seluruh negara. Justru kenapa dengan anti lompatan parti ataupun reformasi-reformasi ini dapat mengembalikan hak kepada rakyat dan juga mengembalikan kepercayaan kepada mereka. Bagaimana naratif politik itu perlu diletakkan, Datuk Seri, dahulu? Tapi kesimpulan saya mudah saja. Pertama sekali, lebih pada 60% yang keluar di Melaka. More than 60%. Banyak orang menganggap bahawa akan keluar is less than 50, tapi more than 60% keluar. Satu. Kedua, kita tengok mereka keluar dalam keadaan COVID. Okay? Dia bukan dalam keadaan biasa mereka keluar. Nombor 3, kita tengok ialah yang lompat-lompat semua kalah. That could be an indicator bahawa rakyat tolak pada lompat. Tetapi akhir sekali bagi saya, rakyat mahukan kestabilan politik di peringkat negeri ataupun di peringkat negara. Sama ada kestabilan seperti Putrajaya dengan MOU ataupun kestabilan melalui pilihan raya ke-15, terpulang pada rakyat untuk menentukan. Tetapi bagi saya, apa pun yang nak berlaku pilihan raya ke-15,
kita perlu mempunyai satu agenda-agenda perubahan lah, supaya rakyat bila mereka mengundi untuk PRU15 merasakan bahawa mereka tidak akan dipergunakan oleh mereka-mereka yang telah mereka undi sebagai wakil rakyat. Itu terpulanglah kepada political will yang disebut oleh Profesor Wong tu. Datuk Sri tadi berkatakan bahawa tidak ramai yang nak bersama untuk menggerakkan agenda-agenda seperti ini. Justru bagaimana Datuk Sri bercakap dalam parti bersama dengan ahli MT yang lain dalam hal-hal yang begini? Adakah ia terpisah dengan apa kerja di parlimen ataupun bagaimana Datuk Sri? Tapi saya kena soal balik your question dengan satu soalan. Maksudnya tiada kerjasama bagi pihak siapa? Bagi pihak Barisan Nasional ataupun bagi pihak kerajaan campuran yang mempunyai parti lain dalam kerajaan campuran ini? Soalan tu kena spesifik. Tapi bagi Barisan Nasional, kita dah jawab dengan statement Presiden BN pada menang di Melaka. Tapi soalan ni kena tanya mungkin menteri-menteri kabinet yang bertanggungjawab lah kepada MOU tu sejauh mana mereka mahu, mereka kata dia ada punya cut off point Julai 2022. Jadi kita kena tanyalah sejauh mana mereka akan melaksanakan komitmen kepada perubahan yang dijanjikan. Sebab bagi saya MOU tu terperinci. Tapi dalam UMNO sendiri ianya dibincangkan secara holistik dan dibincangkan secara serius dan juga dilaksanakan? Saya rasa masalah lompat parti ni, Presiden Barisan Nasional dah sebut, tak ada masalah dalam BN. Masalahnya kemungkinan adanya parti politik yang cakap lain buat lain. Tanyalah parti politik tersebut. Prof, Wong Ching Wat, bagaimana saya tanyakan juga kerana dalam analisis Prof tempoh hari, politik Malaysia menuju kepada kematangan meskipun ada parti-parti campuran dalam kerajaan yang bertanding sama sendiri di Melaka. Prof kata itu adalah persaingan sihat untuk demokrasi. Mengambil kira apa yang Datuk Seri Azalina katakan tadi, bagaimana kita nak mendefinisikan persaingan sihat yang Prof pernah ungkapkan tempoh hari? Apa yang saya maksudkan dengan persaingan sihat adalah parti-parti bersaing atas perbezaan polisi dasar, visi dan misinya. Dan bukan saja mainkan identiti. Bahawa kalau anda adalah dalam kategori A, maka saya parti A, maka anda mesti menyokong saya. Dan dalam keadaan ini, kita akan menghadapi dalam satu komuniti itu, ada beberapa parti yang merebut undinya. Maksudnya, pengundi sebenarnya ada lebih banyak pilihan. Tetapi selepas pilihan raya, parti-parti itu mungkin bergabung sekali dalam kerajaan untuk satu penggal dalam kerajaan campuran. Itu bagi saya adalah lebih baik daripada kalau parti-parti itu bergabung untuk daripada dulu, kini dan selama-lamanya. Kerana rakyat akan menghadapi monopoli. Dengan satu analogi yang ringkas, andaikanlah kalau Maidin, Giant, Tesco, Aeon semua membentuk satu monopoli, kita sebagai pengguna tak ada pilihan lagi. Jadi bila parti-parti bersaing, berpecah dan tetapi selepas pilihan raya boleh berkompromi, itu adalah intipati demokrasi yang matang. Berkompromi tetapi gerak kerja untuk melaksanakan apa yang termaktub dalam kompromi itu bagaimana? Kerana ini tidak semudah dalam kerangka besar. Ya, ini yang perlukan bahawa kita ada pendapat pandangan awam yang sangat jelas, tuntutan orang ramai yang sangat jelas. Juga ada ahli-ahli politik yang berprinsip seperti Datuk Seri yang akan terus perjuangkan kerana biasanya kalau kita lihat kebanyakan backbenchers kerajaan, mereka menjadi pak turut kepada kerajaan saja. Mereka tak akan nak bentangkan apa-apa rang undang-undang ahli persendirian seperti Datuk Seri. Jadi apa yang kita dilihat sini adalah saya rasa rakyat mesti kuat membuatkan seruan bahawa undang-undang pemecatan wakil rakyat anti lompatan mesti dilaksanakan di peringkat persekutuan. Terutamanya kalau kerajaan negeri Melaka boleh melakukannya, dalam persidangan pertama tidak ada sebarang alasan untuk kerajaan persekutuan gagal ataupun tunda.
Kalau ikut kepada MOU yang termaktub ataupun yang ditandatangani sekitar 2 bulan yang lepas, ianya sepatutnya diadakan pada suku pertama tahun hadapan. Tetapi Datuk Seri, menuju ke arah itu, adakah Datuk Seri menyatakan kekecewaan sebentar tadi, tetapi bagaimana ini dah bulan 12 dan nak bulan 12, jadi bila ianya dapat kita jangkakan berlaku kalau berdasarkan dengan cara kerja sekarang ini, Datuk Seri? Saya tak boleh jawab, saya bukan eksekutif, kena tanya eksekutif lah. Itu saya kata parti-parti politik yang terlibat dalam tanda tangani MOU, terutama sekali parti-parti daripada Pakatan Harapan, kenalah memberikan pressure yang lebih dalam sikit kepada kerajaan campuran ini untuk melaksanakan janji-janji yang ditandatangani. Kalau tidak, seperti yang kita sebutlah, dalam masuk bulan 12, kemudian kita berhadapan dengan Julai. Tapi saya berpendapat kalau kerajaan boleh kumpulkan 2/3 nak buat pindaan perlembagaan untuk MA 63, untuk undang-undang bagi negeri Sarawak tu, kenapa tak boleh buat sekali pindaan perlembagaan untuk perkara 10 dalam perlembagaan untuk isu lompat parti ataupun pelbagai lagi pindaan yang diperlukan. Sekali lah nak kumpulkan 146-48 orang tu bukan jumlah yang senang kan. Ya. Itu pandangan saya lah. Bila nak buat pindaan, buat sekali pada pendapat saya. Datuk Seri turun di lapangan, melihat kepada Melaka memilih, melihat kepada pengundi-pengundi di Melaka, bagaimana mereka menolak, Datuk Seri katakan tadi, menolak mereka yang lompat dari satu parti ke satu parti. Apa aspirasi rakyat? Apa yang mereka katakan dalam bahasa mudahnya apabila kita bercerita mengenai akta-akta ataupun enactment yang seperti ini, Datuk Seri? Bagaimana keterbukaan mereka untuk menerima dan juga bagaimana mereka dapat participate ataupun turut sama serta apabila kita melaksanakan apa yang dicadangkan ini? Saya lihat seperti kata Prof lah, bahawa isu lompat parti dan isu recall, remedy recall ni, sebenarnya kita memberi balik kuasa pada rakyat. Sebab rakyat yang telah memilih wakil rakyat tu, kita bagi balik kuasa pada dia untuk memilihkan wakil rakyat yang mana. Kalau tidak, setakat kita pergi pada rakyat untuk satu saja pendekatan, pilihan raya negeri, pilihan raya pusat, bagi saya agak memandang kecil kepada tanggungjawab dan peranan rakyat. Sepatut rakyat memainkan peranan yang lebih besar bagi pendapat saya. Prof, bagaimana dapatan Prof apabila bertemu dengan orang-orang di Melaka? Apabila kita tanya berkenaan dengan ahli politik yang lompat parti, mereka resah kestabilan dan sebagainya, adakah mereka bersedia juga untuk participate dan juga dilibatkan sekali dalam menjadi check and balance secara keseluruhan, kerana ini adalah proses yang berterusan, tidak sahaja tamat apabila ini diluluskan nanti. Pada pandangan Prof bagaimana? Daripada rakan-rakan di Melaka yang saya bersempat untuk berbual, semua rata-ratanya menolak lompatan parti. Dan ada yang tetap keluar mengundi, ada juga rasa putus asa untuk mengundi. Dan kalau kita lihat, BN mendapat 25% daripada jumlah pengundi yang berdaftar, diikuti oleh PH 23%, PN 16%. Tapi parti yang terbesar itu bukan BN, adalah parti Aku Malas Keluar Mengundi. Itu dapat 35%. Pada PIU yang 2018, peratusannya cuma 15%. Sememangnya sebahagian diwujudkan, pertambahan itu disebabkan oleh wabak. Tetapi saya rasa juga sebahagian rasa tak nampak yang jelas. Apa yang berlaku, yang perkembangan yang baik adalah selepas pilihan raya, parti yang menang itu sekarang menunjukkan keiltizaman untuk melaksanakan perubahan ini. Dan saya rasa langkah ini akan disokong penuh oleh pengundi Melaka. Kerana bukan parti mana yang kita suka, tapi yang penting kita perlukan kerajaan yang stabil. Kita perlukan wakil rakyat yang ada bertanggungjawab pada kita. Kalau tidak, siapa berani buat keputusan untuk melabur, untuk buat perancangan ekonomi yang jangka panjang, dan akhirnya kita semua rugi. Datuk Seri, apabila kita bercerita mengenai apa yang nak diperkenalkan ataupun apa yang diperjuangkan oleh Datuk Seri mengenai enactment lompatan parti dan juga pemecatan lompat parti, anti lompatan parti ini, ianya
ada pandangan mengatakan bahawa ini perlu disusulkan juga dengan inisiatif dan juga gerak kerja yang lain. Sebagai contoh untuk pengisytiharan dana politik contohnya. Kita pernah berbincang mengenai perkara ini tetapi ianya sepi baik daripada 2018 sehinggalah kini dan tidak ada iltizam yang secara menyeluruh. Datuk Seri mengatakan bahawa kerja banyak dilakukan tapi banyak lagi sebenarnya yang menanti dan anti lompatan parti adalah satu perkara yang di atas. Ianya perlu dilapiskan dengan reformasi dan juga pengenalan akta-akta yang lain. Pandangan Datuk Seri bagaimana? Memanglah kita pun kena tahu bahawa bila sistem pilihan raya kita memilih wakil rakyat, ada yang bertanding atas tiket bebas, ada bertanding atas tiket parti. Dan kita juga tahu bahawa bila mereka terlibat dalam tiket parti sebagai contoh, mereka mempunyai frustration mereka sendiri sebab mereka merasakan kemungkinan mereka tak dapat tempat, tak berdiri tempat. So seolah-olah lepas kita dah lantik wakil rakyat itulah penentu segala-galanya. Saya rasa banyak orang lupa bahawa hubungan dengan wakil rakyat tu is ongoing. Itu sebabnya bila kita cakap tentang dana wakil rakyat, dana politik wakil rakyat di mana kerajaan memberikan bantuan untuk kawasan. Saya sebut tadi 22 bulan saya seolah-olah dianaktirikan dengan 100,000 untuk jaga kawasan Parlimen Pengerang bila kami pembangkang. Wahal bila sekarang pembangkang dapat bantuan yang sama seperti ahli Parlimen Kerajaan sebagai contoh. Jadi apa yang sebenarnya kita lihat di sini ialah MOU ni yang mana kerajaan tanda tangan ni melihat bahawa peranan wakil rakyat itu satu peranan yang sama. Sebab kalau kita tengok yang mengundi kita dengan yang tak mengundi kita, takkan kita nak tinggikan yang tak mengundi kita. Itu sebab dana wakil rakyat tu untuk kawasan tu perlu menjadi satu dana yang lebih adil, betul. Dan kita tak boleh anak tirikan kawasan wakil rakyat Pembangkang sebab wakil rakyat di dalam kawasan dia ada juga yang tidak bersalah. Jadi isu-isu rakyat perlu diketekan. Jadi COVID ni yang berlaku setahun lebih, yang masuk 2 tahun ni, menunjukkan wakil rakyat memainkan peranan yang begitu proaktif untuk membantu kerajaan dalam prosedur vaksin. Ingat tak dulu? Kerajaan ini bendera putih, wakil rakyat main peranan hantar bakul makanan. Jadi kerajaan menyedari bahawa wakil rakyat memain peranan yang penting. Okey, tetapi wakil rakyat dalam dewan itu buat undang-undang. Bila wakil rakyat buat undang-undang dalam dewan, dia kena buat undang-undang untuk rakyat, untuk kawasan dia. Tapi kalau wakil rakyat buat undang-undang kerana parti yang mengarah, ini yang masalah besar. Yang kadang-kadang orang politik bila dia masuk dalam dewan, dia tak puas hati dengan arahan yang dia dapat daripada parti. Tapi kalau dia keluar daripada parti, dia merasakan seolah-olah dia akan dilihat, akan dihukum oleh parti. Jadi ini adalah konflik. Itu sebab isu dana ni perlu kita bezakan dengan isu pengundian wakil rakyat dalam dewan. Macam contohnya, undi yang diminta oleh kerajaan. Semua ahli parlimen kerajaan wajib undi. Tetapi ada undang-undang yang kemungkinan tak bersetuju, perlu dibincang, perlu dibahas. Itu memang tiap-tiap parti politik mempunyai kebebasan membenarkan ahli parlimen berbahas. Tetapi dalam masa perbahasan ini, keutamaan pada undang-undang yang mana itu sebab dalam standing order kita ada buat private members bill, undang-undang ahli-ahli peribadi. Sebab kadang-kadang kerajaan tak boleh selesai semua masalah sebab isu di bawah mungkin beza di Putrajaya. Itu yang saya kata, COVID ni decentralisation di peringkat negeri dan peringkat wakil rakyat perlu ada. Itu sebab perbahasan saya cakap dalam kerajaan nak tengok pada bajet 2022, dia kena dengar suara wakil rakyat. Kalau setakat dengar saja suara agensi kerajaan, dengar suara kerajaan negeri, tak dengar suara ahli-ahli parlimen pun memang tidak patut dan tidak adil sebab isu rakyat dibawa pada ahli parlimen. Jadi ahli parlimen sekarang ni tersepit antara parti dengan rakyat. Okey, jadi kita wujudkan akta lompat parti supaya kita nak supaya rakyat masih mempunyai suara menentukan wakil rakyat yang mana yang dia nak. Sebab kadang-kadang rakyat ni masuk tahun 2022 saya tengoklah dalam masa yang ni yang berlaku di Melaka, pengundi memang bijak. Pengundi sekarang dia nak memilih wakil rakyat, dia tengok latar belakang, profesionalisme, dia memilih, dia kenal siapa yang dia nak lantik. Dan saya tak tahu, ada orang berkata kat saya kemungkinan lah kita kena fikir, mungkin pilihan raya di peringkat negeri kita banyakkan muka baru. Supaya muka-muka baru dah masuk pintu kerajaan negeri. Maknanya pintu adun. Muka-muka lama mungkin pintu parlimen sebagai contoh. Jadi kita nakkan peratusan
orang baru dengan orang lama. Ini tertakluklah. Tetapi pandangan saya ialah dana kawasan tu memang penting dan perlu berlaku adil. Betul, saya setuju sebab banyak isu rakyat di bawah. Tetapi pada masa yang sama, kerajaan perlu mengadakan, itu sebabnya bila kita bercakap tentang fixed term yang mana Presiden Barisan Nasional telah sebut, ya sebab kita tak nak kerajaan duk bertukar kerana selera wakil rakyat yang telah menjadi wakil rakyat. Itu sebenarnya maksud dia lah. Kita nakkan ketetapan dan kestabilan untuk rakyat. Prof, dalam masa 2 minit rangkumkan diskusi kita, gerak kerja ke hadapan dan juga apa yang kita boleh manfaatkan bersama dengan mengambil kira apa yang berlaku di Melaka. Saya rasa apa yang dibincangkan tadi ini sangat penting. Kita tidak boleh terhad dengan enactment ataupun akta pemecatan wakil rakyat anti lompatan. Ia mesti disusuli dengan pakej yang lain, termasuk desentralisasi dan juga reformasi Dewan selain daripada pembahagian dana yang adil. Mengapa ini penting? Kita fikirkan, parlimen kita dia bersidang sekalipun kita tambah dengan hujung minggu tak lebih daripada 4 bulan. Jadi kebanyakan masanya kalau anda bukan seorang menteri, anda ataupun timbalan menteri, anda tidak ada kerja di peringkat kebangsaan dan kerjanya menjadi penjaga ketua majikan bos kepada pusat perkhidmatan. Kalau di peringkat negeri, yang kebanyakan DUN tu bersidang sepanjang tahun 2 minggu saja. Ini menyebabkan wakil rakyat kita tak ada peluang untuk mempertingkatkan kepakaran mereka. Dan ini menyebabkan sebahagian daripada insentif untuk wakil rakyat yang suka melompat supaya dia naikkan taraf dirinya daripada pembangkang kepada kerajaan ataupun daripada backbencher kerajaan kepada ahli eksekutif, menteri ataupun exco. Dan itu kita semua perlu ubah dan saya harap perubahan kita tidak terhad kepada Melaka. Kerajaan kalau UMNO dan Pakatan kedua-duanya ada keiltizaman untuk reformasi ini, kita seharusnya melihat perubahan juga di Johor, di Pahang, di Perak, di Negeri Sembilan, di Selangor, di Pulau Pinang dan sebagainya. Belis. Kita seharusnya lihat semua perubahan ini supaya seluruh negara ke depan. Dan kalau kerajaan persekutuan tidak ke depan, maka jelas sekali rakyat nampak kelesuannya. Terima kasih. Ahli politik, banyak kerja yang perlu dilakukan oleh anda. Diskusi ini harap dapat memimpin anda untuk meneruskan tugas anda. Boleh bersama dengan Datuk Seri Azalina Osman Said dan juga rakan-rakan yang lain. Terima kasih Prof. Prof sentiasa memberikan sumbangseranan dan juga kepakaran beliau. Terima kasih kerana bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Pandangan dan juga cadangan kami alu-alukan di seluruh platform digital kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.